saya nak kongsikan kepada pendengar di luar sini, which is kat sini kita panggil satu tips yang mungkin anda susah nak dapat, kat sini Klinik Santai anda boleh dapat. Assalamualaikum dan selamat datang ke Klinik Santai 2.0 bersama dengan saya Dr. Kartini Kamalul Arifin, dan ini adalah episod kita yang ketiga. Untuk recap sikit bagi anda semua, Klinik Santai ni ialah satu podcast pengisian tentang kesihatan, perubatan dan penggunaan takaful, dan banyak yang kita dah pun bincang dalam episod yang pertama dan yang kedua, dan ini adalah episod yang ketiga. Saya sangat teruja kerana saya ditemani lagi oleh panelis-panelis kita yang cukup hebat, wanita-wanita yang cukup padu lah kiranya. Jadi saya nak perkenalkanlah sekali lagi walaupun tak perlu pengenalannya. Tepukan untuk Dr. Mala, perunding dan juga pengamal perubatan. Saya peminat awal. Terima kasih. Belum menang Olympic gold lagi tapi boleh tepuk lah. Kita doakan. Okay, thank you so much for returning to this episode, Dr. Mala. Looking forward to lebih banyak lagi perincian dan juga pendapat daripada doktor. Dan seterusnya kita ada perunding takaful Great Eastern Takaful Berhad Siti Hajar, ataupun kita lebih kenali dengan Eja. Yeay. So akhirnya kita jumpa lagi. Miss me tak? Rindu tak? Awak kan saya punya idola. Thank you. Kita dah pergi bila air sama-sama tadi. Kita dah macam hype up lah supaya kita very energized today. Dan juga tidak lupakan merah jambu, sweet sangat, matching dengan lipstick Puan Nurul Kisan, Ketua Unit Tuntutan Great Eastern Takaful Berhad. Love energy hari ni Yes. Yalah, sebab episod yang ketiga kan. Jadi kita tak boleh lah buat macam lemah-lemah episod pertama kedua. So kita kena macam like gear kelima lah ni kan. Okay, apa pun pada anda semua, terima kasih kerana kembali untuk episod yang ketiga ini. Very special, very interesting. Itu yang saya boleh janjikan kepada anda semua. Dan untuk anda dapat lagi all this interesting info, jangan lupa kena follow Instagram, FB, TikTok dan juga YouTube @Great Eastern Takaful. Kalau tak follow lagi, follow sekarang. Bagi tahu mak ayah semua, pakcik makcik kat kampung tu, follow sekarang. Okay, semua dah follow tak social media? Dah. Mestilah. Tak follow tak ada kat sini. Itulah dia, kalau tak follow kita pecat. Okay, hari ni yang saya mention tadi memang cukup istimewa. Dan istimewanya kena ada surprise lah. Jadi kalau korang nampak, all your ladies nampak kotak yang ditutup dengan kain hitam ini. Okay. Teng-tereng, rasanya Misteri. apa kat bawah ni? Ada apa kat dalam? Binatang? Rasa duit dalam ni. Duit. Saya duit suka lah semua malam. Puan Nurul, rasa-rasanya apa yang ada dalam Ada. kotak ini di bawah kain hitam? Ada vibe magic show. Right. Ada macam Ada perempuan cantik keluar nanti. Perempuan cantik keluar. Saya tertanya kenapa bukan lelaki cantik yang keluar. Tak. Kalau magic show mesti perempuan yang keluar. Yes, untuk distract orang kan. So Eja rasa mungkin binatang. Like nak tak tahulah unsur-unsur macam surprise ni kan. It could be that too. Okay, so jadi jom kita reveal kan apa dia. Okay, jom kita count down in 5, 4, 3, 2, 1. Okay. Tak ada pula katak keluar. Tak ada pula. kotak. Okay. Dia kotak bukan katak. Kotak takaful. Kalau Eja punya pemahaman macam kotak tu macam kotak full pula. Macam Kotak. what, I mean like, apa maksud Kotak ni? takut. Cuba baca laju-laju. Kotak takut, kotak takut, kotak takut, kotak takut. Puan Nurul boleh takut. try. Kotak takut. Tak boleh laju-laju. Kotak takut. Sama ada dia boleh diinterpretasikan sebagai kotak takut ataupun tak takut. Do you dare? Are you brave enough? So macam ada dua cara pendekatan dengan satu ayat lah. Itu apa yang saya nampak lah sebenarnya. Sebab saya pun surprise. Kotak. Kreatif. Okay, untuk apa-apa yang anda semua nak interpretasikan, sama ada kotak takut ataupun ko tak takut. Tapi sekarang ni saya bawakan kepada I nak dare. I nak dare, nak cabar all of you untuk masukkan tangan ke dalam kotak ini untuk melihat apa yang ada dalam kotak ni. Dr. Mala terus volunteerkan diri sendiri. I think Okay. ada duit dalam ni. Suka kecabaran lah Dr. Mala. Kecing-kecing. Tada! Okay.
Dr. Bola. Mala Ni boleh macam buka yang bola. kita masuk 50% keluar telur kat situ kan. Tak apa-apa takut lah. Kau tak takut? Kalau surat saman macam mana nak Okay, tu tak tahu. Surat cinta. Surat cinta. Surat cinta. Ah. Wow. Surat cinta. Nanti ni tengok. Okey, ni surat cinta ni, okey betul kita ada 10 surat cinta dalam ni. Dan setiap daripada panelis juga kena ambil. Ini adalah soalan-soalan yang datangnya daripada penonton-penonton kita dalam episod pertama dan yang kedua. Jadi itulah topik kita untuk episod ketiga ni. Kita buat Q&A. Ya, kita buat Q&A sebab macam kita nak juga dia orang punya participation. Yes. Kita nak juga address apa dia orang punya terbuku di dalam Correct. hati. Okay. Dan Dr. Mala memandangkan you volunteer. So, Saya dapat hadiah. volunteer ni dia dapat hadiah ya. Dia dapat hadiah dan didenda. Alamak. Ambil lagi 3. Oh, Tak dapat jawab, kena denda lah. tak, saya rasa ada bola yang ada emas kot dekat dalam dia. Bismillah. Jadi baca-baca Mungkin ada jampi diamond sikit. juga. Ni Diamond. diamond. Kunci kereta. Ni Kunci rumah. kereta. Okay. Eja. Okay, I Eja ambil 3. Alright. Eja ambil 3. Okay, Eja ambil 3. 1, 2, 3. Alright. Okay. Dan Oh. Puan Nurul. Dah 7 dah, 3 ni mesti. Okay, so maksudnya yang terakhir lah. Kalau claim lebih sikit lah. Paling susah sebenarnya. Hmm. 3. Okey, jadi kau tak takut. Bukan kau tak takut. Kau tak takut. You are not afraid to answer the questions. Jadi memang pada penonton semua, the panelists tanya je apa-apa. Kerana ini adalah soalan-soalan daripada anda semua yang anda telah pun hantarkan selepas menonton episod pertama dan yang kedua. So jadi boleh saya tengok soalan-soalan anda? Saya dah susun Okey, dah kan susun dia. Tada. Dia memang baik. Okey, ini ada lagi 3 soalan. Okey. Jadi thank you so much kepada anda semua. Terima kasih kerana telah pun menghantar soalan-soalan ini. Inilah pengisian kita untuk episod kali ini. Semua soalan anda ada di tangan saya dan saya nak ingatkan ini semua kita ambil dekat social media. Jadi mereka soalan yang telah pun terpilih terpilih kena dengar baik-baik, kena alert especially dekat social media anda kerana tim social media Great Eastern Takaful akan tag soalan-soalan yang terpilih yang mana anda sudah pun memenangi voucher Touch and Go. Okay, so make sure you all reply balik untuk details. Kalau tidak, kita tak boleh lah nak hantar hadiah. Okay. Dapat kat saya nanti. So, are you ready panelists? Yes. Let's go. Okay, let's go. Jom kita jawab. Apakah soalan kita yang pertama? Alright, inilah episod Kau tak takut nak jawab. Kau takut? Kau takut? InsyaAllah. Nak jawab tak takut dengan Dr. Kartini takut. Saya tak gigit. Saya manja sebenarnya. Boleh lah. Boleh. Okey, jom kita ambil soalan yang pertama yang mana tadi panelis kita dah ambil pun daripada Kau tak takut punya kotak tu. Okey, dan soalan ni datangnya daripada May Wong dan soalannya berbunyi, jika saya dirawat di hospital swasta tapi doktor pula nasihatkan saya untuk pergi ke hospital kerajaan yang ada spesialis atau equipment yang lebih mahir. Bagaimana pula dengan kos perubatan di hospital kerajaan? Adakah Pelan Takaful akan cover bil ini juga? Jadi maksudnya dia bertanya yang dia pergi hospital swasta tapi doktor nasihat untuk pergi hospital kerajaan. Lepas tu dia tanya macam mana dengan coverage kan bil tu. Jadi apa pandangan mungkin Puan Nurul? Okay. Good question. Yang tu memang selalulah dapat soalan macam tu. Untuk klien yang ada kat perubatan Great Eastern Takaful, jangan risau. Okay. Semua kos rawatan di hospital kerajaan, selagi treatment, diagnosis dia dalam pelan perlindungan kita akan reimburse balik lah. Sebab dekat hospital kerajaan ni tak ada JR facility so far. Jadi kalau jumpa dekat private hospital, jumpa doktor dekat private hospital, tapi lepas tu doktor cakap better you pergi government. Then kalau dia pergi admit dekat government and dapat rawatan, dia punya diagnosis tak ada dalam exclusion ke apa,
then kita punya coverage akan tetap on. You bayar dulu, reimburse kemudian. Jadi maksudnya masih lagi dapat coverage lah, ya? Masih dapat. Dan bukan bermaksud kena gunakan kewangan daripada poket sendiri, tapi kena pay and claim. Pay and claim. Pay and claim. Baik. Dr. Mala pula macam mana? Maksudnya dia punya cost tu, okay, sebab ramai yang berpandangan yang dia punya cost tu taklah sebanyak setinggi dekat hospital swasta. So alright. Bahagian yang coverage bila dah sampai ke hospital kerajaan tu, jujurnya saya tak tahu. Saya pun baru tahu daripada Puan Nurul. Tetapi daripada hospital swasta, bila kita rujukkan pesakit ke hospital kerajaan untuk kepakaran lanjutnya, contohnya untuk sub kepakaran, jadi kos yang dah untuk rawatan yang dah buat di hospital swasta tu fully covered. okay. Then bila referral itu berlaku hospital to hospital, doktor pakar daripada hospital swasta ni yang call doktor dekat sana, transfer itu, ambulance cost, semua tu di cover sebenarnya. The transfer cost. The transfer cost. Okay. Dan rawatan yang contohnya dah 4 hari duduk kat sini. Okay, dan kita try to treat and what not, tak boleh. Kita kena refer to hepatobiliary surgeon dekat contoh dekat hospital Selayang untuk emergency ERCP. So Selayang je yang ada kepakaran yang sebegitu dengan that amount of backup. So yang dekat swasta ni dah cover habis dan kita akan transfer, ambulance transfer, semua cover doktor, nurse and company sampai dekat contohnya lah hospital Selayang tu sehari 2 hari untuk dia punya emergency RCP, dia punya kuman yang terlampau banyak, sepsis tu dah clear, let's say lepas 2 hari stable. Okay, pakar dekat sana kata okay, patient dah okay, kalau dia nak balik ke hospital swasta boleh, kalau dia cakap macam tu ya. Memang biasa berlaku situasi macam tu ya. Kita panggil public private partnership. Okay, so once doktor kat sana call balik pakar yang refer tadi, babe, patient kau dah okay dah, kau nak ambil balik tak? Kita uruskan balik. Betul. Kita uruskan balik referral kembali ke hospital swasta. Okay. GL barulah. GL baru Puan Nurul sebab tadi dah discharge. Kita kena request balik admission baru. Ambulance fetching, datang, masuk hospital, rawatan sampai discharge, follow up, semua cover juga. Betul Puan? Okay, so macam mana dengan existing yang dia dah buat 2 hari tu dengan kerajaan tu? Itu yang Puan Nurul terangkan tadi. Itu yang dia pay and kena claim bayar lah. dulu. Pay and claim lah. Sebab JL facility tak ada di hospital kerajaan buat masa sekarang. So maksudnya masih ada coverage, cuma mungkin prosedur dia adalah berlainan lah. Okay, jadi tapi cuma hajat tambah sikit, dia kena upon the same diagnosis. Kan? Kalau yang dekat government tu, rawatan tu disebabkan satu diagnosis yang sama, baru boleh dimasukkan dalam reimbursement lah, pay and claim, betul tak? Dia diagnosis tu, as long as diagnosis tu di cover dalam plan, dan kita boleh consider. Yes. Sometimes bila kita refer, diagnosis kita lain. Kita kata sepsis. Datang balik dia kata cholangiocarcinoma, boleh. Sebab dia dah GL lain dah. I'm talking out of experience sebenarnya. Benda ni pernah berlaku. In my real life pun berlaku. So pergi diagnosis lain dekat sana, dah buat ERCP, dah buat scope, dah buat imaging, balik diagnosis lain. GL still approve as long as dia tak masuk dalam exclusion criteria. Itu yang saya nak sebutkan tadi. So contohnya accident, hand surgeon hanya ada di university hospitals. So kita refer to university hospitals, trauma, dia tak exclusion. Tak boleh lah accident sebab mabuk ke apa ke, tak cover yang tu exclusion. Tapi as long as you tak exclusion, sana pun cover. Transfer balik pun sebab patient biasanya dia dah habis kat situ, patient private, dia nak balik private. So kita akan bantulah urusan dia. Kita akan bila dia datang balik, itu pun cover juga. So bila dia discharge daripada sini, you all kan ada yang follow up punya GL 30 hari, 90 hari and what not kan. Semua tu pun cover juga. Okay, jadi tiada kerisauan di situ. Jadi saya haraplah soalan daripada Mei Wong tadi telah pun terjawab. Saya pun belajar satu terma baru, Public Private Partnership. PPP. Oh, tak ada lah short form. Buat masa sekarang ni saya bagi tahu Menteri Kesihatan saya buat PPP tu. Kan, so interesting kan dia, sebab kita whatever it is, the objective is to save the patient kan. So kenalah ada partnership tu. Okay, kita move on pada soalan yang kedua. Okay, soalan yang kedua ini daripada Tia. Okay, Tia Fatihah. Hi, hope you are watching. Okay, soalannya ialah dalam konteks peningkatan kos rawatan kesihatan yang berterusan, bagaimana kad medical ini berfungsi sebagai pelindung kewangan jangka panjang bagi pesakit kronik yang memerlukan rawatan berterusan? So untuk apa yang saya faham daripada soalan ini ialah
kos kesihatan berterusan kan? Dan bagaimana kad medical berfungsi sebagai pelindung keuangan jangka panjang. Okey. Mungkin Dr. Mala nak share dari segi pengalaman? peningkatan kos tu lah ya. Macam mana dia continuously cover. Is that the Yes. context of the question? Now, macam mana syarikat takaful ni masih continuously cover bila pemegang polisi tu beli 20 tahun yang lepas. Dia kira risiko 20 tahun yang lepas. Dia kira kos 20 tahun yang lepas. Tapi lepas Sekarang 20 ni, tahun dia masih cover. Sebenarnya saya tak tahu jujurnya. You all have to answer lah. But on hospital part, on coverage part, Yep. dia still follow dia punya plan. Let's say dia kata annual limit dia contohnya lah 1 million. As long as below that, takaful akan cover. Dia as per hospital expenses. Tapi dia ada capping lah. Macam doktor punya fees, MMC control. Certain procedural fee memang ada akta. Ada dia punya fee schedule dia. Memang pihak takaful pun tahu, kita pun tahu room and board dan sebagainya. Kita memang follow. So kalau mengikut tahun tu ada kos yang meningkat, hospital pun akan adjust balik harga, dan itulah harga yang diimposkan terhadap pesakit. Okay. Dan dalam pengalaman saya dah 10-11 tahun di private sahaja. Berapa banyak bil dia keluar, banyak tu lah yang takaful cover, kecuali dia ada macam dia memang dalam exclusion nama dia. Dia memang tak cover lah. Contohnya you Report fee ke. you minta kopi lebih ke, you minta kek ke, tu tak cover. Saya pernah minta tisu. Tisu cover. habis. Lepas tu dia charge Dia kan. charge, Saya pun marah kan. Nanti kalau saya tahu tadi saya ambil kat kereta kan. Double cost lah. So adalah benda yang dia tak cover tu, yes. Tapi selagi dia cover, apa yang dia beli dalam pelan tu, apa yang dia cakap. Kalau accidental banyak mana, chronic disease banyak mana, critical illness banyak mana. Kalau dia ada hospitalization benefit, dia adalah gaji sehari di hospital dapat RM80, whatever it is lah. Ada setengah orang yang ambil rider no annual limit. Dia ambil rider no lifetime limit. Saya lah tu ya. Jadi kalau daripada dulu dia dah memang ambil 10 tahun yang lepas, dia dah memang ambil tak ada limit lah juga. Tak kisahlah inflasi kewangan, inflasi perubatan tu naik banyak mana pun, from our point of view daripada service provider, coverage You will still sama. cover. Yes. Yeah. Okay, itu adalah cost lah. So tak kisahlah naik ke, turun ke, inflasi ke, Same. it's the same kan. Same. Tapi kalau macam caruman pula macam mana? 20 tahun lepas dengan sekarang caruman sama? Okay, saya nak tanya Dr. Tini roti canas keping 20 tahun yang lepas, berapa Dr. Tini beli? Saya rasa bawah RM1 boleh dapat kot, 80 Okay, sen tempat saya kan? dekat Muar RM50 sen? 50 sen. Saya pun nak cakap Boleh saya orang Muar. 45 sen naik 50 sen tu kecoh satu negara. Saya membesar kat Saya PJ. 50 sen, Tu harga betul. PJ lah 80 sen. Saya Muar Johor. Okay, makanan breakfast sedap. Okay. Sekarang berapa? Berapa Puan Nurul? RM1 RM1. kot. RM2.50 sen. Saya RM1 lah. RM1. Oh, muar ada ke? Boleh type dekat komen? Tapi bukan dekat Muar. Yang ni dekat KL. Kat KL, Dekat okay. KL. So RM1 dengan 20 tahun lepas 50%. Okay. So dekat sini menjawab soalan 20 tahun punya caruman bulanan dengan coverage sedia ada pada 20 tahun lepas, dengan sekarang memang tak cukup lah nak tampung untuk penyakit sakit kronik. Okay. Saya bagi contoh. Okay. Saya ada satu the real case di mana yang telah diluluskan di bawah takaful operator, which is Great Eastern. Total bill up to 400,000. 400,000 untuk merawat kanser darah. Okay. So dekat sini untuk menampung kos rawatan kronik secara berterusan, kita jangan nampak kos di dalam hospital saja. Kita kena nampak di luar hospital, which is dekat rumah, rehab dan sebagainya kan, untuk maintain dia punya rehab, treatment dan sebagainya. Contoh, saya punya pelanggan, okay, dia ada satu medical card yang dia ambil 3 tahun lepas. Okay, di mana coverage dia memang best lah. Okay, bergerak kepada inflasi yang sekarang. Okay. So now kanser darah tu ditanggung kos pada tahun tersebut 2022 bawa ke 2023 total RM400,000. Okay, RM400,000 Tapi Alhamdulillah cover lah, sebabnya limit tahunan dia ambil RM1 juta. So memang cantik sangat. Okay. Tapi ada benda yang dia kena keluarkan duit juga. Okay. Contoh dekat sini silap saya dia kanser darah dan dia perlukan rawatan sumsum tulang. Tulang, Betul? right. Okay. So untuk dapatkan dia punya treatment tu nampak lagi macam Bone marrow goal dia transplantation. untuk bebas kanser lah. Okay. So untuk penderma, untuk keluarkan sumsum tu, penderma tu yang tu tak cover.
Okay, sebab dia nak keluarkan, kos tu tak cover. Tapi sumsum tu memang free of charge lah. Sebab adik-beradik dia yang nak derma. Takkan nak minta. Tak tahu. Pasal kan Kayu kita tak bil tahu sebab lah. I bagi you sum-sum kan. Kita tak tahu lah kan. Tapi rawatan untuk sumsum masuk ke kita, which is orang yang mengidap kanser tu, cover dalam di bawah medical card dia. So maksudnya sumsum nak dikeluarkan tu, kos mana dia nak dapat? Okay, so dekat situlah yang kita akan keluarkan di bawah saving dia balik. Tapi instead of saving, kita ada pampasan sakit kritikal yang bayar lump sum dekat dia. So this patient dah ada 300,000. Okay. 300,000 pampasan sakit kritikal. So kat situ apalah sangat dia bayar dekat one of the best hospital. So dekat sini untuk dapatkan rawatan dengan kos dia yang sangat meningkat, kita tak boleh guna pakai lagi dah caruman untuk 20 tahun lepas. Tak boleh. Tak boleh. So kita memang sentiasa kena alert. Okay, alert di mana semakin bergerak inflasi, sebab inflasi sekarang ni bukan macam dulu sekarang kalau ikutkan dari segi kadar global, okay, kita punya inflasi perubatan sepatutnya global adalah 5.6%. 5.6%. Tapi kita purata di Malaysia 12.6%. Sangat besar dia punya jurang dia kat situ. Jadi saya nak bagi tahu pengguna luar sana di mana anda kena tengok balik coverage anda untuk menampung pesakit kronik dengan rawatan dan juga yang sangat advance sekarang. Correct. Anda kena tengok balik coverage anda. Jadi adakah pencarum tu yang perlu reassess balik dia punya dia punya keperluan ataupun company ataupun takaful sendiri yang akan alert? Oh, tidak. Selagi anda layak untuk sentiasa melihat anda punya coverage, okay, selagi itulah anda kena alert sendiri dan tak boleh mengharapkan takaful operator untuk notify anda punya coverage. Tapi anda kena tengok balik email. Kadang-kadang kita ada notify ada plan-plan yang kita ada offer untuk coverage yang terkini dan sebagainya. Tapi apa-apa pun tanggungjawab sendiri sebelum kita nak mengharapkan tanggungjawab orang lain, sebab diri sendiri yang kena jaga diri sendiri balik. Kadang-kadang kita macam like agent tak cakap apa pun kan. Mana tahu kan, betul marah kan, you never inform me lah kan. Sebenarnya adalah kita sendiri yang kena proaktif. Okay, so thank you so much kepada Tia Fatihah tadi. Okay, kita move on kepada soalan yang seterusnya. Ini soalan daripada Eliana Mat Roslan. Soalannya ialah, bagaimanakah pelan perlindungan medikal menangani kos rawatan penyakit kritikal yang semakin meningkat? Saya rasa macam ada kena-mengena juga dengan soalan sebelumnya. Tapi dia kata mungkin kita nak address bagaimana pelan perlindungan medikal menangani kos rawatan penyakit kritikal yang semakin meningkat. Okay. I just boleh add context dekat situ saya rasa apa yang penanya soalan tu nak sampaikan adalah, contohnya lah kos rawatan untuk serangan jantung. 10 hingga 20 tahun yang lepas, bila serangan jantung pergi hospital, kita punya first line treatment adalah ubat cair darah. So kita akan bagi streptokinase, which is much cheaper. Sekarang kat most public hospitals, after office hour masih bagi streptokinase. Harga sangat murah. Lepas tu kita ada teknologi yang lebih baru daripada itu, kita panggil Methylis. Harga 300 kali ganda daripada harga streptokinase. Tetapi masih survival rate kalau ubat cair darah yang pertama tu dalam 30%. Ubat cair darah yang kedua survival rate dalam 45 hingga tak sampai 50% lah, about 40 to 45%. And then kita jumpa teknologi baru, which is kita panggil primary PCI. Tahu je ada block, terus masuk angiogram, terus masukkan kateter, doktor terus sedut darah beku dan terus lebarkan salur jantung dan bagi darah mengalir semula. Saya dengar, saya dah macam saya rasa jantung saya lah yang mula. My bread and butter lah emergency doctor. That's why you're doctor. I'm just a doctor falsafah. Bila ada kes macam tu, sate, donat, nasi lemak semua drop. Patient yang tengah demam, sakit kepala semua kena tunggu. Kita concentrate on patient tu dulu. So dia CPR ke apa ke, kita still akan push dia pergi angiogram, terus buat immediately primary PCI. Kita panggil primary angiogram. Survival rate up to 70 to 80%. Ada center, ada negara yang survival rate up to 90%, which is very good. Tapi cost pun samalah. You kena ada staff yang on call 24 jam, ada cath lab 24 jam, kena lalu audit dan sebagainya.
cost very high compared to cost rawatan serangan jantung 10-20 tahun yang lepas. Dan sekarang ni Yes. public hospital pun, every private hospital competing nak bagi the best primary PCI punya service. Nak bagi the best stroke punya treatment. Nak diagnose cancer the earliest most supaya kita boleh bagi the best outcome to the patient. Therefore cost memang meningkat lah. Janganlah complain bila cost meningkat sebab quality meningkat. Survival rate meningkat. Okey, jadi apa yang saya boleh simpulkan di sini ialah bukannya tiada pilihan untuk treatment. Jadi macam dia 20 years bukan- ago 30%. Correct. Now it's 70%. Correct. And it's about 90%. A hospital that I worked before, saya tak nak sebut nama hospital, pesakit yang kita buat primary PCI 100% survival rate. Tak pernah kita lose patient yang buat primary PCI versus dengan yang kita buat bagi ubat cair darah. Okey, so apa yang Tini boleh simpulkan daripada penjelasan Dr. Mala tadi tu, kalau dulu kos rawatan tu macam kita pakai kereta tahun 1980-an. Betul. Tapi sekarang kita dah pakai kereta elektrik, Yes. kan? Kereta 2024. Jadi harga pun tak sama kan? Yes. Saya pun bila nak beli kereta, dulu kan kereta saya macam ni. Sekarang harga kan? So itulah saya rasa yang kita boleh lihat dan mengambil balik daripada apa yang Eja cakap kan, kena sentiasa proaktif melihat kita punya caruman dan keperluan kita. Okey, kita move on kepada soalan yang seterusnya. Soalan ni comel daripada Apple Kuning. Apple Kuning, shout out to you. Thank you for your question. Dan Apple Kuning punya soalan berbunyi, bolehkah seorang pencarum medical card downgrade pelan yang mereka ambil? Okey, mungkin Puan Nurul nak cuba Setahu tak saya- takut jawab soalan ni. Setahu saya memang boleh. Memang boleh. Tapi cuma kita kena tengok dia punya terms and condition untuk produk tu. Boleh downgrade ke tak. Dan mungkin akan kena lalui penilaian risiko daripada pihak underwriter lah. Ija ada pengalaman orang Okay, macam sebelum ni saya pernah sampaikan kan dekat semua saya punya pelanggan. Okay, untuk downgrade the plan, bermaksud yang rugi adalah kita lah. Okay, itu yang pertama. So maksudnya dekat pihak underwriting ni, dari segi underwriter ni adalah orang yang menyemak balik risiko anda. Okay, untuk terima anda sama ada berlaku perubahan contractual changes dalam you punya sijil tu, adakah dibenarkan ataupun tidak. So kalau nak downgrade, bermaksud bila rugi kepada kita, most likely memang dibolehkan. Okay, cuma kita kena aware lah. Contoh, kalau katakan tahunan limit kita sekarang ni ada RM500,000, dengan masuk hospital kita kena bayar deductible, which is yang diwajibkan untuk kita bayar mungkin RM500. Okay, so RM500,000 tu besar lah. Okay, tiba-tiba nak downgrade kepada plan yang lebih rendah, which is kat sini ada RM100,000 setahun. So memang dibolehkan, sebab yang rugi adalah anda bila berlaku apa-apa cost bill yang masih lagi di bawah orang kata RM100,000, itu je lah yang kita akan bayar. Another 400,000 yang asalnya kita ada tu dah tak ada dah. So maksudnya downgrade normally kita tak akan face the underwriting. Normally kita tak akan hantar surat, kita panggil surat warranty dari segi kita punya kesihatan, sebab kita dah tahu dah memang terang-terang kita nak downgrade. Kalau kita nak upgrade, yes, kat situ kita kena ada status kesihatan terkini, di mana adakah kita ada makan ubat ke tidak, okay, kita ada follow up dengan mana-mana hospital ataupun klinik ke tidak. So dekat situ mungkin untuk underwriter untuk pick up the case sama ada nak terima risiko baru ke tidak. So kenapa nak downgrade? Sebab kita baru je cerita pasal roti canai sekarang RM1. Mungkin ada yang berpendapat kalau kita ikut kemampuan lah, mungkin kita sentiasa mengharapkan yang every year kita upgrade kita punya income, upgrade kita punya pendapatan, tapi kadang-kadang life is not like that. Okay. Sometimes ada yang kehilangan pekerjaan and all that. Jadi apa pandangan panelis semua yang kalau pencarum merasakan better saya downgrade daripada saya stop? Okay, sebenarnya kan? okay, saya nak kongsikan kepada pendengar di luar sini, which is kat sini kita panggil satu tips yang mungkin anda susah nak dapat, kat sini Klinik Santai anda boleh dapat. Okay, Okay, dengar. Okay, dengar. Okay, contoh. Bila kita ambil sesuatu pelan takaful, alright, yang murah tak semestinya tak bagus. Yang mahal tak semestinya bagus, okay? Macam saya cakap lah, kalau asalnya murah, caruman tu mungkin RM70 untuk medical card, kat situ kemungkinan ada berlaku perubahan mengikut umur setiap 5 tahun. Okay, itu kita tahulah, okay? Tapi kalau plan yang
asalnya mahal. Dalam tu ada manfaat macam waiver, okay? Di mana orang yang sakit kritikal, caruman dia dah tak perlu bayar lagi dah. So maksudnya kita enjoy je the protection yang ada while kita dapatkan treatment. Itu plan yang komprehensif. Okay, berbanding kepada downgrade dan sebagainya kan. Okay, ikut kemampuan sekarang, kita mungkin ada dengar lah penyelarasan caruman. Okay, bila berlaku inflasi je, tiba-tiba ada terms of yang famous kat sini, penyelarasan caruman ataupun AKA kita kenal as a repricing. Kat sini saya nak bagi tahu, setiap takaful operator cara menangani isu inflasi ni adalah berbeza-beza. Contoh jangan terkejut bila kita dapat satu surat yang mengatakan berlaku kenaikan caruman lah. Adakah diwajibkan? Adakah perlu? Adakah kena ikut? Okay. So sebenarnya kalau anda ikut saya punya praktis dalam di bawah company saya, takaful operator saya, selagi kita tak revert surat tu, bermaksud caruman kita sama je Tini. Sama je doktor. Okay. So Tapi kita kena setujulah for the repricing ataupun tidak. kat sini lah kita kena tahu. Adakah memberi keuntungan kepada anda dan apa yang kita kena aware. Contoh, bila kita dapat surat, okay, ada beberapa banyak langkah, okay, yang option bukannya satu ya, 4. Malahan lebih kalau anda tahu apa company itu, apa pelan itu boleh memberikan kepada kita manfaat. Contoh sebenarnya, bila berlaku surat penyelesaian caruman, itu adalah offer daripada company untuk kita tukar kepada plan yang lagi bagus. Jadi janganlah lihat dia sebagai repricing dan kita perlu tambah. Tapi peluang untuk bayangkan Dr. Tini, okay, saya ada satu klien, betul. Okay, Saya ada satu klien yang di mana caruman dia asalnya mungkin 200.5. Tiba-tiba berlaku kenaikan caruman tambahan mengikut tabaruk, suggested seperti dicadangkan mungkin tambahan RM100 contoh. Dia tak boleh nak go kepada 300.5. Dekat situ ada banyak option. Okay, dan juga ada beberapa pelan yang kita boleh pergi kepada sebagainya. So berbanding kepada pelan sekarang, kita ada pengenalan OML, overall medical limit, di mana kita tak guna dah perkataan annual limit, dah tak ada dah, tahunan limit dah tak ada dah, kita tak ada perkataan lifetime limit pun dah tak ada. Bermaksud contoh saya ada saya punya pelanggan di bahagian Johor, baru-baru ni dia kena rawatan nak dekat dalam 70,000, okay, setahun limit dia 100,000, ada balance lagi 30,000. Lepas tu nak jadikan cerita, dia perlukan lagi 70,000 untuk bayar. So dekat situ dia kena bayar duit sendiri 40,000 lah. So tahun ni bulan berapa sekarang ni? Ni bulan 10. Bulan 10 dah. Okay, kalau ikutkan annual limit bulan 1 tahun depan kan, baru masuk lagi 100,000 punya annual limit yang baru kan, renewal, betul tak? Untuk OML tak perlu tunggu tahun baru. Untuk overall medical limit, sekiranya kita lebih daripada limit 100,000 tu, the final bill kita hanya bayar 20% sahaja. So selepas itu kita dapat lagi renewal punya refresh punya limit. Kat sini dia memang agak teknikal tapi bermaksud kepada soalan tadi, tapi jelas cikgu. Jelas kat sini kita kena ada satu macam idea so that anda kena berbalik kepada advisor dah. Jadi sebenarnya baru saya tahu yang sebenarnya bila ada repricing tu kita ada option, dan sebenarnya option tu bukannya kita stay dengan polisi ataupun yang sama, kita boleh naik. Kita boleh mungkin tukar, ada peluang. Correct, kita kita ada kan? peluang. Itu yang menjawab kepada 20 tahun yang lepas. Okay, contoh kita dah ambil CJ yang lama 20 tahun lepas. Kita rasa macam alamak nak tukar, takut kita punya tempoh matang pula kacau. Kita memang dah tak guna langsung, kita sihat ni. So bila adanya beberapa option yang ada, this is the best time for you untuk tukar. Sebab rawatan tanpa sekarang apa-apa penalty daripada sebab tu kita kena tengok tema dan syarat. That's why itu adalah manfaat yang kita ada dan option yang kita boleh utilisekan. Baiklah, jadi kita kena explore ni dengan lebih. Jadi hari ni saya belajar banyak sebenarnya. Thank you for your question. Okay, dan kita nak move on kepada soalan yang seterusnya. Datang daripada Alexandria Ting. Okay, saya notice soalan kat sini. Soalan yang kelima ni banyak tentang kos. Banyak tentang kewangan, bebanan kan. Jadi naik, kan? Saya fahamlah ini adalah sentimen-sentimen yang penonton-penonton dan di luar sana very worried about financial. Okay, kerana soalan ini juga berbentuk financial. Dengan beban kewangan yang semakin meningkat dalam ekonomi yang mencabar ini, bagaimana saya dapat memilih kad medical yang boleh memberi perlindungan perubatan kepada ahli keluarga saya dan juga diri sendiri dalam jangka masa panjang dan sustainable? Terima kasih.
Okey, sama-sama. Terima kasih Alexandria Ting untuk soalan tersebut. Jadi as I mentioned lah, it's about cost and Okay. sustainable. Okay, saya nak bagi tips lagi kepada pendengar di luar sana hanya di Klinik Santai. So sebenarnya kalau kita nak cari plan medical card ataupun apa-apa plan dalam takaful yang tak semestinya bukan fokus kepada medical card, okay? Kita ada pampasan sakit kritikal, kita ada pampasan berlaku kematian, okay, dan sebagainya. Dan kalau saya nak fokus kepada medical card kan Dr. Tini, katakan saya ada 2 orang anak, okay? So 2 orang anak memang saya tak ada company benefit untuk support lah saya punya medical coverage dan sebagainya. So saya bekerja, suami saya bekerja. Soalan saya, perlu ke satu plan yang sama untuk diguna pakai untuk semua ahli keluarga? Okay, macam saya cakap lah, sebelum ni kita ada plan yang murah, stand alone. Mungkin anak-anak ni risiko dia masih lagi rendah. Dia ada chance untuk bertukar dengan beberapa plan yang baru di pasaran, okay? Dan dia ada jangka masa yang lagi panjang, 20 tahun. Contoh, macam saya pun ambil medical card saya pun agak nak kata dari kecil tidak lah, okay? Tapi alhamdulillah saya ada chance untuk ambil medical card. So anak-anak mungkin kita boleh start dulu dengan caruman yang rendah, okay, yang stand alone. Sebab kalau mahal pun kita tak mampu nak bayar, it's nothing, okay, it's still nothing. So that's why anak-anak ni mungkin kalau umur 6 tahun ke atas, caruman serendah RM70 dah boleh dapat dah. RM70 dah boleh dapat. Up to coverage RM300,000, RM200,000, which is sangat besar. Okay, so anak-anak kita secure dulu, mungkin yang plan stand alone. Okay, so mak ayah ni umur dah 33. Macam saya pun nak kena Dah tahu dah nama umur Eja. Saya sebenarnya last episode saya cakap 32 Saya 22 Saya lahir tahun 1992. Okay, so macam saya yang bekerja dan juga suami saya yang bekerja, macam kami ni dah mungkin dah berisiko, umur pun dah meningkat. So dekat saya memang saya ambil plan yang komprehensif lah. Okay, di mana plan yang ada manfaat yang sangat best, which is kat sini hospital allowance, okay, waiver dan sebagainya. Sebab the chances untuk saya nak ambil medical card baru dengan start balik dengan tempoh matang tu agak risiko sikit. Okay, so anak-anak kita secure dulu plan yang stand alone. Okay, mak ayah ni kita plan dulu medical card at least komprehensif, dan tak semua manfaat yang patutnya dimasukkan, rider-rider yang best tu perlu dimasukkan, tapi you masih lagi boleh kawal caruman tu berbanding dengan plan stand alone tu tadi. Saya harap dapat membantu. Ya, so dekat situ kena mix and match lah. Yes, Bukan kena sekop mix satu, and match. semua orang ada satu plan. So kalau macam untuk anak-anak, anak-anak mungkin ambil yang basic lah dulu kan. Betul. Lagi mampu kita rasa untuk tampung the komitmen untuk kita mencarum takaful dengan langkah satu backup supaya bila keadaan kecemasan dan kita boleh mampu membayar daripada semuanya wow tapi tak boleh nak carum pula. Jadi asalkan ada perlindungan dan kita kena customize. Kalau anak-anak umur berusia macam ni, mungkin dia punya customization lain, untuk mak lain kan, female male pun lain kan. Betul. Okey, terima kasih untuk pencerahan tersebut, dan Alexandria Ting harap-harap telah pun mendapat manfaat, dan juga yang lain lah juga yang menonton. Okey, soalan yang ke-6 ni datang ni daripada Shindy Ang. Okey, dia tanya jika pemegang takaful perubatan tiba-tiba didiagnosis dengan penyakit yang sudah lama wujud tetapi tidak diketahui, pre-existing condition, bagaimana pihak Great Eastern Takaful menangani kes ini? Adakah perlindungan masih diberikan atau pemegang sijil akan terbeban dengan kos rawatan yang tinggi? Macam mana tu? Pre-existing condition tapi tricky tak tahu. Question ni. Memang tricky question ni, saya boleh share lah. First, dia kena faham apa maksud pre-existing condition tu. Sebab tiba-tiba je dia sebut pre-existing condition yang dah lama tapi baru tahu. Tu lain, agak lain lah dia punya senario tu. Jadi pre-existing condition, first dia kena ada reasonable knowledge, pengetahuan yang munasabah. Jadi untuk klien ni, kalau dia dah tahu that condition, mengikut beberapa kriteria. Pertama, dia mesti telah didiagnose dan mendapat rawatan. Tu kita baru cakap is a pre-existing condition. Ataupun dia pernah diberitahu, ataupun doktor cakap you adalah this condition, ataupun you pernah di-refer pergi hospital. Oh, you ada this condition, saya rasa you kena refer pergi hospital. So dia dah tahu, ada reasonable knowledge yang dia ada this condition. Yang ketiga adalah kalau dia nampak apparent, nampak macam benjolan, olam, rasa lam, tu pun dikira pre-existing, it's a known condition lah. Okay, and then lagi satu untuk yang
kes-kes yang macam dia boleh rasa, contohnya headache. Headache. So dia tahu dia ada headache. Setiap minggu ada headache. Tu dah something wrong tu. So dia ada condition yang dia dah ada meet this or this criteria, baru dia ada a condition, non condition. So kalau dia dah lama ada pre-existing, jadi kita akan tengok masa dia sign up pelan, dia jawab soalan yang kita ada satu section kan? lah dalam proposal. Dia ada dia ada tanya health questions. You ada tak this gejala-gejala begini. So dia kena jawab dengan betul lah. Okay. Kalau dia tak jawab dengan betul, ada soalan yang ni macam tak accurate, jadi kita kena refer dengan kita punya underwriter. This condition ada risk tak untuk ambil this client as our client lah. Jadi ada risk tak untuk dia punya pelan ni? Kalau ada, then underwriter akan buat dia punya decision. Baru kita tahu status dia punya tu masih dilindungi ataupun tidak. Tapi so far kalau dalam kes ni, kalau ikut yang macam dia condition ni macam dah lama tapi dia tak tahu. So kalau dia tak meet this criteria, macam tak adalah pre-existing conditionnya. Jadi dia kena faham that part first. Jadi sebenarnya dia dia perlu lagi siasatan dan juga informasi lah kan. Tapi apa-apa pun kalau dia meet dengan kriteria tu, maksudnya it is a pre-existing. If not, then you cannot say it is a pre-existing kan. Right. Jadi thank you so much for soalan tu. Dr. Mala ada nak tambah ke kat situ tadi? Tak adalah, tapi cuma saya belajar lah yang pre-existing maksudnya dia kena dah tahulah. So janganlah tak tahu, you all buatlah medical check up ya. Alright. Sebenarnya itu point dia kan. Macam mana you boleh tak tahu you ada pre-existing condition tu kan. So kena sentiasa proaktif dan buat health check up. Okay, soalan seterusnya daripada Syafiqah. Hai Syafiqah. Syafiqah tanya, boleh ke pergi klinik dan hospital panel yang berbeza negeri sebab kampung dan tempat kerja lain? Standard ni kan. Selalu ke dapat soalan ni? Memang macam logik lah, biasalah. Kita pun tak tahu bila kita nak kena tiba-tiba sakit. Kita pun tak boleh jangka bila kita kemalangan. Macam tu lah. Kes-kes soalan-soalan macam ni, dia macam kita look at common sense. Secara logiknya, you contoh, you nak balik kampung. Kampung dekat Terengganu. So you stay dekat KL. On the way, accident dekat Kuantan pula. Treatment mestilah dekat Kuantan, takkan nak balik-balik KL pergi Terengganu kan. Jauh. So emergency, you kena dapat treatment dekat Kuantan. Kita ada panel dekat Kuantan. So you boleh dapatkan rawatan kat sana. Lepas tu, lepas discharge daripada hospital, you tak ada siapa dekat Kuantan kan. Katakanlah you cakap, nanti susah lah, tak ada orang nak jaga, balik kampung kat Terengganu. So follow up dekat Terengganu. It's okay as long as you ada proper referral lah. Proper referral, sebab bila you bertukar doktor untuk follow up, rawatan follow up ni, dia ada information yang dari admitting doctor nak kena inform the next doctor kan. So ada all this documentation, meet all the terms and condition, then kita boleh consider. Dia tak perlu risau sangat lah tempat-tempat lain ni. Jadi apa yang perlu ialah the documentation lah kan, referral letter supaya, and then pergi ke panel yang panel juga. Dan bukannya yang not a panel kan. So as long as ada documentation tu, saya rasa tak ada masalah kan puan. Okey, soalan yang seterusnya dari Rosemary. Sekiranya pencarum hilang upaya untuk bekerja, adakah pelan takaful masih melindungi mereka? Dan bagaimana proses tuntutan untuk situasi ini? Okey. Tuntutan hilang upaya. Ya, dia hilang upaya. Permanent disability ni. Okey. So untuk kes-kes hilang upaya, selagi dia punya coverage masih in force, dia boleh cover lah. Dilindungi, masih dilindungi selagi coverage in force. Jadi apa yang dia perlu, dia kena pergi our website www.greateasterntakaful.com, pergi klik buat tuntutan. So dia boleh pergi dekat untuk dapatkan bagaimana cara-cara untuk membuat tuntutan hilang upaya ni.
dia ada apa dokumen-dokumen yang diperlukan, and boleh terus submit submit claim dekat dalam I Get In Touch pun boleh. So untuk first line dia mesti dapatkan mesti tahu apakah dokumen-dokumen yang diperlukan untuk membuat tuntutan hilang upaya. Lepas tu submit. Dan kita Kat akan website je review. kan? Kat Website je, saja, online mudah boleh. saja. Ya. Okey, tu daripada perspektif takaful. Tapi tak silap Tini kan, macam bila hilang upaya ni, lepas tu kesihatan ni juga sebenarnya kita ada daripada Pekeso. Yes. So Eja pernah kerja kat Pekeso. Tak lama lah, 3 tahun je lah. Tapi 3 tahun pun macam mana dengan soalan ni pasal hilang upaya, perlindungan. Okay, so hilang upaya ni, kalau last time kan kita ada share dekat episod yang lalu, hilang upaya kalau kita MC disebabkan bencana kerja kan, hilang upaya akan dibayar kan. Itu maksudnya MC dan dibayar. Itu di bawah faedah hilang upaya sementara. Okay, dan dah habis MC tu, kita ada satu lagi faedah di mana kita akan kira balik peratusan untuk jumpa dengan jemaah doktor. So faedah hilang upaya sementara tu dia pergi kepada hilang upaya kekal pula. HUK kita panggil. So kita akan bayar lagi pampasan one off. Itu kalau dari sudut hilang upaya perkataan. Okay, tapi ada satu lagi, sekiranya kalau kita hilang upaya 1/3 daripada anggota badan kita tak boleh nak back to normal macam orang biasa, dari segi aktiviti daily of living kita kan, mobility, baju nak kena orang pakaikan, minum nak kena orang suapkan dan sebagainya. So itu kita boleh, satu lagi faedah di bawah faedah ilat. So di mana pencen kita akan dibayar setiap bulan seumur hidup kita, dengan syarat kita tak boleh bekerja lah. So kalau kita bekerja at the same time kita dapat pendapatan macam orang yang biasa, bermaksud tak capai lah kriteria tersebut, mungkin kita akan digantung. Boleh kerja tapi mungkin akan digantung kerja, so pencen ilat tu tak dapat. So itu maksud dia, hilang upaya dari segi Pekeso, dari segi kita boleh nampak hilang upaya sementara, hilang upaya kekal, dan juga last sekali dari segi faedah ilat. Jadi sebenarnya ada daripada aspek Pekeso dan juga takaful. So itu adalah soalan daripada Rosemary tadi tu. Terima kasih. Dan kita nak move on pada soalan daripada Campylobacter. Saya harap saya mention nama bakteria bukan nama sebenar lah ni. Okay. Sekiranya saya mempunyai lebih daripada satu kad medical, adakah ia boleh digunakan serentak? Atau terdapat syarat-syarat yang menghadkan tuntutan untuk penyakit tertentu? So dia ni jenis Selalu patient tanya macam ni. banyak medical. Tolonglah jawab kan. Okay, klien ni dia ada 2 medical card Okay, tapi kalau dia nak guna GL facility dekat our panel hospital, sekarang ni masih kena pilih salah satu lah. Dia boleh guna satu je. Okay, so bila dia admit dekat hospital, to our panel hospital, dia boleh request untuk GL facility salah satu kad dia. So untuk kad dia tu pastikan yang di admit tu bukan untuk yang excluded condition lah. Kalau ada pengecualian penyakit, dia kena pilih kad yang memang tak ada. Memang tak ada spesifik pengecualian. So far dia boleh guna satu, dan had dia memang ikut pelan yang telah dicarum lah. Pelan ni mungkin ada had, pelan ni tak ada had. So dia first decision dia yang kena decide which card. Dan beritahu hospital. Tak boleh pakai dua-dua lah. A pun nak claim, B pun nak claim. Betul. Boleh lah kan. Betul. Sebab kalau kita nak proaktif sedikit, waktu kita consult dengan doktor, saya difahamkan doktor pun dia ada estimate cost berapa. Okay. So dekat situ kalau kita ada options yang banyak, kat sini katakan kita ada personal medical card kita boleh cover 1 tahun RM500,000. Dan kita ada company benefit yang boleh cover kita mungkin setahun tu RM30,000 sahaja. So kalau kos rawatan, contoh macam diagnosis SCL pun saya tengok boleh tahan juga kos dia kan, dengan implant dan sebagainya boleh up to RM50,000, RM60,000. So kita dah boleh fikir logik dah yang mana yang boleh offer kita. So kat situ kita guna personal medical card kita, tak payah nak leceh-leceh kan. Nak guna company benefit, tiba-tiba nak tukar yang ini tak payah. So kat situ akan melecehkan urusan anda in the future. Jadi untuk just jangan gelojoh lah orang panggil kan, straightforward je, you choose kad medical mana yang kita nak gunakan. Okey, soalan daripada Mak Jais. Dia tanya untuk bekas pesakit kritikal macam stroke ataupun cancer survivor macam saya. Mak Jais, kita sama-sama survivor bolehkah mencarum dan dapatkan sijil takaful? Ni soalan cepuk emas ni sebenarnya. Okey, untuk sama ada dia boleh mencarum ke tidak, first dia kena cari ejen lah, ejen yang bertauliah, dan check
ada tak produk-produk yang dalam market yang boleh offer untuk dia. Contohnya untuk dekat Great Eastern Takaful, kita ada satu produk ni, dia we call it GIO product, Guaranteed Issuance Offer. So untuk kes-kes macam ni dia tak ada untuk plan ni, untuk mencarum plan ni dia tak ada underwriting. Dia tak ada underwriting, maksudnya tak ada risiko, dan kes untuk macam klien ni dia boleh, Cik Mat Jais ni dia boleh consider untuk ambil plan ni, tapi plan ni dia bukan saya baru nak senyum kan. Baru nak tanya minta borang. dia bukan ada selalulah. Dia kena dia kita ada time frame untuk offer such product. Jadi Boleh tak saya tahu bila time frame tersebut? Baru je lepas, tapi Baru tahun ni tak lepas buka lah. lagi. Tahun ni, Nanti kita bagi tahu. PM Tapi plan tu Dr. Tini dia lebih kepada pampasan kematian. Yes. Dan bukan SPPD. medical coverage lah. Bukan. So untuk tapi kes-kes kanser pun kalau kes yang dah ada under remission, semua yang very long under remission, kadang-kadang underwriter kita boleh consider jugalah, tapi first dia kena apply dulu dan biar kita punya underwriter buat risk Apa-apa assessment. evaluation lah. Faham. Jangan ingat langsung akan decline. Dia boleh cuba dulu, minta khidmat nasihat daripada kita punya ejen yang bertauliah lah. Yep. So it's not black and white. Kan dia ikut discretion jugalah. Budi bicara. One-to-one case. One-to-one. Okay, case-nya. Ada apa-apa lagi yang nak mungkin tambah? saya nak kongsi dari segi pertubuhan keselamatan sosial. Sekiranya anda dah pernah menghidapi penyakit kritikal ataupun dulu stroke, sekarang dah baik pulih kan. So dari segi takaful kita memang agak strict sikit lah dengan anda punya sejarah kesihatan. Tapi dekat Pekeso, sekiranya anda memang dah back to rehab, dah kembali baik, okay, dari segi mobility pun dah kembali cergas, okay, sekiranya majikan menerima anda untuk bekerja, okay, anda boleh lagi mencarum Pekeso. So walaupun orang kurang upaya, okay, walaupun kaki mungkin dah tak sama normal, ada cacat like dari segi tangan putus sebelum ni kan, tapi masih lagi boleh meneruskan kehidupan, dah boleh bawa kerja macam biasa. So dekat situ anda boleh mendapatkan tempat lagi dari segi masyarakat untuk kembali bekerja. So dekat Pekeso ada program Return to Work di mana untuk kembali bekerja, dan anda boleh assist daripada pegawai Pekeso untuk sehingga dapat bekerja dan boleh mencarum semula. So caruman anda boleh di cover balik untuk papasan yang selayaknya lah. Okay? So dia sebenarnya bukan sebab kita sakit time tu tak dapat nak mencarum kembali kan. Dia juga as kita progress dengan kita punya health, kita pun boleh terus kembali kepada normalcy lah orang panggil kan. Okey, itu dia semua 10 soalan. Jom kita berikan tepukan yang gemuruh kepada semua panelis kita yang tak takut. Yes, they are very brave untuk menjawab soalan anda semua. Jadi saya ucapkan terima kasih kepada yang telah pun menghantar, dan jangan lupa untuk check you all punya social media, kerana pihak Great Eastern Takaful akan tag you all semua. Okay, yeay, itulah saja masa yang kita ada untuk Klinik Santai 2.0 episod ketiga bersama dengan panelis-panelis hebat. Thank you Dr. Mala, thank you Eja, thank you Puan Nurul, thank you anda semua for all your questions. Sangat-sangat bermanfaat, dan saya harap kita akan berjumpa lagi dalam episod-episod ataupun rancangan-rancangan yang seterusnya, kerana ilmu ni sebenarnya sampai bila-bila pun lah sangat-sangat kita perlukan. Okay, alright, so sehingga kita berjumpa lagi. Assalamualaikum and tata.